Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara ini. Tidak ada kes baru telah disahkan bagi jangkitan COVID-19 hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes kekal 138 orang. Perkara tersebut dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Najib Jaafar, Menteri Kesihatan semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan orang ramai bahawa pada hari ini Sabtu 1 Ramadan 1441 Hijrah bersamaan dengan 25 April 2020 Masihi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 yang telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID di negara ini kekal seramai 138 orang. Sementara itu, satu kes telah disahkan sembuh dari COVID-19, menjadikan jumlah keseluruhan yang telah sembuh kepada 121 orang. Ini membawa jumlah kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan pada ketika ini kepada 16 kes. Daripada jumlah tersebut, 2 daripadanya masih dalam keadaan kritikal dan kedua-duanya masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO di samping bantuan mesin pernafasan. Selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada hari ini juga seramai 131 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, manakala jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin ialah 2,433 orang. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 116 sampel telah diuji bagi SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 12,886 ujian. Mengenai dengan kes yang telah sembuh tetapi didapati positif semasa peperiksaan susulan, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa tidak ada kes yang telah disahkan positif semula. Ini membawa jumlah keseluruhan kes yang sedemikian pada masa ini seramai 21 orang, di mana 10 orang masih menjalani pemeriksaan ujian lanjut. Kementerian Kesihatan akan terus memantau dengan rapi mereka yang telah sembuh tetapi didapati positif semula semasa pemeriksaan susulan. Menteri Kesihatan menjelaskan perkara tersebut semasa sesi soal jawab daripada pihak media. Berbalik positif itu, so far we know and from dari rakan-rakan dari negara yang lain, ini menunjukkan they are not infectious lah. So there are no specific treatment yang diberikan kepada dorang ini, tapi kita ni memantau dorang di Pusat Pengasihan Kebangsaan. Tetapi kalau ada simptom, dan we treat symptom accordingly lah. Okay. But to give antivirus lagi, so far no, we don't give them any more antivirus because most likely is non-infectious of the virus. Sembahyang sunat tarawih antara amalan sunat yang dilaksanakan bagi menyerikan malam-malam bulan Ramadan yang mulia ini. Lazimnya umat Islam di negara ini akan menunaikan solat sunat tarawih di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat. Namun, Ramadan tahun ini sangat berbeza dari tahun-tahun sebelumnya. Sembahyang sunat tarawih hanya boleh dilakukan di rumah, memandangkan masjid-masjid, surau-surau serta balai-balai ibadat ditutup sementara waktu disebabkan ancaman wabak COVID-19 yang turut melanda negara Brunei Darussalam. Antara fadilat mengerjakan sembahyang sunat tarawih adalah mendapatkan keampunan bagi dosa-dosa yang lalu. Menurut Haji Abdul Aziz bin Haji Kahar, penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah, meskipun negara dilanda wabak COVID-19, umat Islam masih boleh meneruskan amalan beribadah khususnya di bulan yang mulia ini kerana katanya Islam itu syumul, indah dan sempurna. Keadaan apapun, sebagaimana kita ni tahu, kita ni dilanda oleh COVID-19, tapi kita ni melihat bahawa Islam itu syumul, Islam itu syumul, Islam itu indah, Islam itu sempurna. Dalam keadaan apa sekalipun, amal ibadah itu ada cara-cara yang tertentu untuk kita ni amalkan. Artinya, indah putus amalan kita ni itu.
dengan keadaan-keadaan sekarang, misalnya masih lagi masjid surau dan balai-balai ibadat masih lagi ditutup oleh kerana dalam keadaan COVID-19. Tapi walau macam mana pun kita ni boleh juga menyempurnakan sembahyang sunat tarawih, witir dan bertadarus satu dalam keadaan yang selamat. Misal contoh di rumah-rumah kita ni berjamaah secara berkeluarga, dalam kita ni mendirikan sembahyang sunat tarawih dan witir serta sama-sama bertadarus di rumah masing-masing. Sembahyang sunat tarawih hanya dapat dikerjakan pada bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang penuh keberkatan dan keampunan di mana pintu-pintu langit sentiasa terbuka untuk kita sama-sama munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjanjikan ganjaran pahala yang amat besar dan mulia. Assalamualaikum warahmatullahi. Sembahyang sunat tarawih sunat kita ni kerjakan secara berjemaah. Jadi oleh sebab masjid tutup, balai ibadah tutup, surau tutup, kita ni boleh melaksanakan sembahyang sunat tarawih di rumah secara berjemaah bersama isteri, anak, ibu bapa dan siapa saja yang berada di rumah kita ni. Dan kalaupun tidak ada orang, kita ni hanya tinggal seorang diri bersendirian, boleh kita ni laksanakan sembahyang sunat tarawih secara bersendirian. Tidak dinafikan masih ada sebilangan masyarakat kurang berkeyakinan untuk mengerjakan sembahyang sunat tarawih, lebih-lebih lagi untuk menjadi imam meski hanya di kalangan keluarga. Kesediaan untuk memikul tanggungjawab yang besar ini secara tidak langsung menimbulkan kebimbangan terhadap bacaan, tumaninah, pergerakan dalam sembahyang agar sempurna dan tertib. Caranya mudah saja, cuma kita ni niatkan kita ni hendak mendirikan sembahyang sunat tarawih. Pada rakaat pertama seperti biasa kita ni baca surah Al-Fatihah, dan setelah Al-Fatihah kita ni baca surah-surah lazim yang biasa kita ni baca. Macam itu juga pada rakaat kedua. Dan sekiranya kita ni indah banyak hafal surah di dalam Al-Quran, kita ni boleh ulang surah itu balik-balik. Akan tetapi janganlah kita ni sia-siakan sepanjang sebulan Ramadan itu saja yang kita ni baca. 3 kul itu kita ni baca sepanjang bulan Ramadan. Maka hendaklah kita ni berusaha membaca Al-Quran, menghafaz surah-surah lazim, dan kita ni perbanyakkan agar kita ni itu dalam usaha kita ni mendekatkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Islam di negara ini masih berpeluang untuk mempelajari, memahami dan memperbaiki tata cara melaksanakan sembahyang sunat tarawih dengan mendapatkan buku-buku panduan atau dari media-media sosial. Sembahyang sunat tarawih adalah satu ibadat yang mesti dilakukan dengan sempurna mengikut peraturan-peraturan yang tertentu. Buku panduan sembahyang sunat tarawih antara lain mengandungi lafaz niat sembahyang sunat tarawih, bacaan surah-surah, bilangan rakaat, sembahyang sunat witir dan doa-doa sembahyang. Jadi sebagai panduan untuk yang lebih lengkaplah, kita ni boleh mendapatkan buku panduan tarawih, sembahyang solat sunat tarawih, cetakan Pusat Dakwah Islamiah. Macam itu juga kita ni boleh mendapatkannya melalui Jabatan Percetakan, Jabatan Perdana Menteri, dan melalui mungkin daripada PDF yang diviralkan. Usaha pemeriksaan premis makanan di negara ini bertujuan memastikan makanan yang dijual adalah bersih dan selamat. Berita mengenainya selepas ini. Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Kesihatan sentiasa mengambil perhatian dalam melindungi kesihatan awam di negara ini. Ini termasuk pelaksanaan pelbagai strategi dan inisiatif demi memastikan makanan yang dijual di negara ini bersih dan selamat untuk dimakan. Pada tahun lalu sahaja 2033 buah premis makanan di seluruh negara diperiksa oleh Jabatan Perkhidmatan Kesihatan Alam Sekitar, Kementerian Kesihatan.
Meskipun negara pada ketika ini dilanda pandemik COVID-19, tanggungjawab memantau dan memeriksa premis makanan di negara ini tetap dijalankan dalam memastikan makanan yang dijual selamat dan berkualiti untuk pengguna. Pemantauan serta pengawalan kualiti dan keselamatan makanan dapat melindungi orang awam daripada bahaya kesihatan di samping mempromosi kesedaran orang ramai terhadap isu berkaitan keselamatan makanan. Perangkaan jumlah pemeriksaan premis makanan seluruh daerah pada tahun 2019 mencatatkan hasil pemeriksaan mendapati 1,334 buah premis makanan di daerah Brunei dan Muara, 152 premis di daerah Tutong, 184 di daerah Belaid dan 42 premis di daerah Temburong mencapai tahap yang memuaskan. Manakala lebih 300 buah di seluruh negara adalah pada tahap yang tidak memuaskan. Selain memastikan makanan selamat, pemeriksaan juga menekankan agar makanan yang disediakan bebas daripada pencemaran dan penggunaan bahan aditif berlebihan yang boleh menjejaskan kesihatan. Para pengusaha dan pengendali makanan perlu mematuhi piawaian makanan dan mengamalkan kod amali kebersihan dalam meningkatkan kesedaran tentang keselamatan makanan serta mencegah penyakit bawaan makanan. Adalah menjadi tanggungjawab Jabatan Perkhidmatan Kesihatan Alam Sekitar Kementerian Kesihatan untuk memantau menjalankan pemantauan ke atas premis-premis makanan di negara ini. Walaupun negara masa ini dilanda wabak COVID-19, ianya tidak menyekat pihak jabatan untuk melakukan pemeriksaan dalam memastikan premis-premis ini, restoran-restoran ini menyediakan makanan yang bersihlah. 170 bilangan premis makanan diperiksa dalam masa sebulan. Dalam masa sebulan di seluruh negara inilah, Brunei Muara dan daerah-daerah lain. Para pengendali makanan ini mereka menjalani pemeriksaan kesihatan badannya, termasuklah menghadiri kursus asas pengendali makanan yang dikendalikan oleh Jabatan Perkhidmatan Kesihatan Alam Sekitar. Jelajah Ramadan yang dikendalikan oleh projek Bina Ukhuwah adalah bertujuan untuk memberi bantuan kepada keluarga yang kurang berkemampuan di negara ini. Dalam pada itu, Jelajah Ramadan kali keempat ini mempunyai satu sub-projek yang dinamakan Ramadan Basket, di mana orang ramai diberi peluang untuk membeli belah sambil beramal di pasaraya-pasaraya yang mempunyai kerjasama dengan projek Bina Ukhuwah. Awang Muhammad Asna Syahruni alias Afiq bin Haji Osman, Pegawai Perhubungan Awam untuk Jelajah Ramadan projek Bina Ukhuwah, semasa ditemui RTB menjelaskan para pelanggan yang hendak membeli belah sambil beramal ini diberi kesempatan yang unik untuk menyumbangkan barang keperluan asasi dan sekaligus meletakkannya di tempat yang telah disediakan oleh pihak pasaraya. Contoh bentuk sumbangannya mungkin dalam bentuk barang-barang asasi, barang-barang keperluan seharian, barang-barang dapur. Contohnya beras, gula, barang-barang yang untuk dorang makanlah untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan dan juga menyambut kedatangan Hari Raya Aidilfitri supaya kita ni sama-sama meraihkan bulan yang meriah ni. Awang Muhammad Asna Syahruni juga menjelaskan seramai 80 keluarga yang kurang berkemampuan termasuk dalam senarai Majlis Agama Islam Brunei dan Jabatan Pembangunan Masyarakat serta senarai projek Bina Ukhuwah yang layak menerima bantuan ini. Untuk bila pengagihan yang ini kami buat, kami ada membuat 4 fasa. Fasa pertama, masa ini yang kami buat adalah Ramadan Basket. Itu sedang berjalan masa ini. Jadi fasa kedua kami membuat donation collection yang daripada orang yang menderma kami bawa untuk packaging dan juga sorting out lah. Itu fasa ketiga, packaging and sorting out. Dan fasa keempat yang akan dimulakan pada 8 hari bulan Mei sehingga 15 hari bulan Mei, itu fasa keempat di mana kami distribute ataupun kami mengagih-agihkan barang-barang derma daripada orang ramai kepada orang keluarga yang berkemampuan. Dan barang ini diagihkan ke semua 4 daerah. Sebab tu kami panggil Jelajah Ramadan. Orang ramai yang ingin menghulurkan sumbangan asasi melalui Ramadan Basket bolehlah berbuat demikian sehingga 3 Mei ini di pasaraya-pasaraya yang ikut serta. Untuk maklumat lanjut, bolehlah menghubungi 8850 477 atau 8798 756 atau melalui laman sesawang www.binaukhuwah.com
shurikingli.com dan Instagram project_bina ukhuwah. Sebagai sebahagian daripada usaha mengawal penularan wabak COVID-19, Majlis Agama Islam Brunei memaklumkan penerimaan zakat fitrah dan zakat harta hanya akan dibuat di ruang legar atau beranda masjid. Dewan Sembahyang adalah sama sekali tidak digunakan untuk penerimaan zakat. Bagi masjid yang tidak ada ruang legar atau beranda, penerimaan zakat dibuat di luar kawasan masjid dengan dibangunkan kem yang bersesuaian. Waktu penerimaan zakat fitrah dan zakat harta sepanjang bulan Ramadan ialah pada pukul 8.30 pagi hingga 11 pagi dan pada pukul 1 petang hingga 3 petang. Penjarakan sosial semasa penerimaan zakat akan dilaksanakan sesuai dengan nasihat Kementerian Kesihatan. Pemeriksaan suhu badan juga akan dibuat sebelum masuk ke ruang pembayaran termasuk penyediaan hand sanitizer. Pengutipan zakat juga dibukakan di Kementerian Hal Ehwal Ugama dan pejabat-pejabat ugama daerah mulai pukul 8.30 pagi hingga 1.30 petang pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu. Pengutipan zakat di bangunan-bangunan utama di setiap kementerian juga akan dilaksanakan dan akan diaturkan secara berjadual bagi kemudahan para pegawai dan kekitangan perkhidmatan awam. Kadar zakat fitrah yang wajib dikeluarkan pada tahun ini bagi seorang Islam di negara ini adalah RM2.84 bagi beras wangi dan RM1.93 bagi beras siam. Manakala kadar zakat harta yakni wang simpanan ditetapkan pada kadar RM5,852.25 dengan bayaran zakatnya sejumlah RM146.30. Orang ramai dinasihatkan agar tidak membuat pembayaran zakat di saat-saat akhir demi mengelakkan kesesakan. Waktu operasi perkhidmatan di kaunter semua cawangan Jabatan Pengangkutan Darat JPD, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi bagi sepanjang bulan Ramadan ini adalah seperti berikut. Hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu kecuali hari kelepasan awam, waktu operasi bermula pukul 8 pagi hingga 12.30 tengah hari. Sementara itu, mulai Isnin ini, orang ramai yang ingin berurusan di Ibu Pejabat JPD Gadong khususnya untuk membaharui lesen kenderaan, tukar milik, pinjaman bank atau kerajaan atau membatalkan tuntutan pinjaman, kini sudah boleh membuat tempahan awal slot tarikh dan masa untuk datang ke kaunter JPD melalui aplikasi mudah alih QApp. Mulai Isnin ini juga, Ibu Pejabat JPD juga akan memberikan perkhidmatan bulk bagi permohonan membaharui lesen kenderaan melebihi 2 permohonan, manakala permohonan membaharui lesen memandu dan lesen kenderaan melalui perkhidmatan talian Darussalam TD123 yang mana kemudiannya membayar dan mengambil permohonan yang telah siap di cawangan-cawangan JPD berkenaan adalah masih diteruskan. Sebagai alternatif kepada kaedah di atas khususnya, bagi membuat permohonan membaharui lesen memandu dan lesen kenderaan, orang ramai adalah digalakkan untuk menggunakan perkhidmatan dalam talian online melalui www.gov.bn. Bagi sebarang pertanyaan lanjut, hubungi talian 123 semasa waktu pejabat atau email kepada info_ltd@jpd.gov.bn. Sementara itu, perkhidmatan kaunter urus niaga dan bungkusan di semua cawangan pejabat pos sepanjang bulan Ramadan akan beroperasi seperti berikut. Waktu operasi talian nasihat kesihatan 148 dikemas kini semasa bulan Ramadan ini. Talian 148 ketika ini beroperasi setiap hari bermula pukul 8 pagi hingga 5.30 petang dan disambung lagi pada sebelah malam bermula pukul 7.30 hingga 10 malam. Perubahan tersebut bermula hari ini. Sementara itu, perubahan waktu operasi bagi perkhidmatan talian harapan 145 semasa bulan Ramadan adalah seperti berikut. Untuk maklumat lanjut, orang ramai juga boleh menghubungi talian Darussalam 123 pada bila-bila masa.